Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan, salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar Puan Limah Jacob, Saudara Mustafa Ilyas, Saudara Roslan MY yang saban hari, saban malam bersama dengan saya. Begitu juga Saudara Muhammad Saleh 70, Yaumaun, Azrul Jalil, Saudara Syahrizal Hussein, Saudara Zamari LC, Wan Wan, Abu Nems. Begitu juga dengan Saudara Cik Nurlia, Saudara Mazlan Khalid, Jerit 708 di TikTok. Saudara Syah Ibrahim, Saudara Zulia Zulkifli, Syarifuddin Syahari, Saudara Abu Nem, Ismail Syukur. Begitu juga Nazar Ikram Kofin, Yaimah Hassan. Teman-teman yang mengikuti live saya ini, jangan lupa like, share dan subscribe. Subscribe juga di Instagram ataupun di TikTok. Bapak Atang join sekali dalam TikTok. Itu juga Saudara Muhammad Arvigo, Saudara Abu Nem, Saudara Hamid, Zainal Abidin, Zainul Arif, Saudara Abraham Manas, Saudara Joka Karim, Madam K, Nonama Pionik, Tok Din SB, Rohana Saidun, Yusuf Awang, Abdul Rahim Sapar, Rosli Yunus, Abang Tony Durian, begitu juga Ibrahim Cik Muda, Osman Abdullah, Saudara Muhammad Azam Mat Husin, Mira Harun, Abdul Rahim Sapar, Rusinin Kurungot, Saudara Khamis Sabtu. Rusinin ini tentulah lebih Sarawak ya. Dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. InsyaAllah akan saya santuni usai pencerahan ya. Puan Halimah Hashim, salam cinta damai katanya. Saudara Seni Mus, Saudara Puan Kamariah Haji Nur, Muhammad Hamzah, Saudara Rusli Yunus, Tuya Hush, Man, Insan Desa. Terima kasih hadir ya. Saudara Izawan Ibrahim di TikTok. Jangan lupa saudara like, share, subscribe di Facebook, Instagram dan juga di TikTok. Kita bersiaran pada hari ini di 3. Tak tahulah yang mana satu kena hack nanti, wallahu a'lam bisawab. Jadi saya menyediakan 3 media, medium, dan anda boleh layari kalau terganggu di Facebook, lari ke Instagram ataupun ke TikTok. Saudara Izzuan Ibrahim, alamannya sama, Amir Hijaz Fan. Baik saudara, malam ini nampak gayanya saya punya komputer tak diganggu lah. Semalam diganggu habis semua data-data. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Jamil Idris yang menghantar kiriman berhubung dengan kedudukan COVID-19. Hari ini adalah hari Rabu tanggal 30 November, penghujung bulan November. Hari yang ke-987 virus corona mengganas di bumi kita. Semalam ada 8 kematian rupanya, kemarin saudara. Tapi yang semalam tidak ada laporan. Jumlah jangkitan semalam penjangkitan 1672, ada sikit susut daripada kemarin. Dan jumlah kumulatifnya sudah pun 4,990,431 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Saudara, ni musim-musim hujan ni harus berhati-hati lagi saudara. Sebab selalu saya katakan, andainya musim sejuk, musim hujan, maka virus corona mudah merebak saudara. Kerana masih lagi terdapat 3 buah negeri yang meningkat jangkitan, dan 2 negeri iaitu di Perak 66, Pulau Pinang 81 kekal. Artinya kemarin dulu Perak 66 dan Pulau Pinang 81 jangkitan. Lain-lain negeri tidak berubah. Ya saudara, 11 negeri susut. Saya melihat agak merangsangkan, iaitu wilayah persekutuan susut kepada 134, Selangor juga susut kepada 619, Sabah 103 dan Kedah 126. Semua susut tetapi masih lagi di atas jumlah 100, iaitu 4 buah negeri saja. Lain-lain negeri di bawah 100. Mudah-mudahan segeralah kita usaikan virus corona ini agar warga kita bebas dari jangkitan. Kerana saya melihat sejak sudah pun untuk bulan ini saja sudah pun menjangkau 86,000 jangkitannya saudara. Baik saudara, usai pencerahan virus corona, terima kasih Saudara Jamil Idris dan Rio yang tidak henti-henti menghantar kiriman pada saya.
Dan kita masuk segmen minta izin dalam 2-3 minit, iaitu e-commerce. Saudara, bagi mereka yang mempunyai produk, mahu diwawarkan, silalah hubungi Al-Azhar di talian 011 330 41241. Matlamatnya lain tak ada, saudara, supaya anda boleh berniaga, produk anda dapat dipasarkan dalam konsep e-commerce ini. Al-Azhar memasarkan setangi bakurnya dan juga haruman minyak wangi daripada Timur Tengah. Wangi secara segar bila kita memakainya. Dan di samping itu jangan lupa hubungi Siti Farehah. Kalau tak dapat Al-Azhar, hubungi Siti Farehah. Boleh dihubungi di talian 017 711 4300. Kalau berhubung dengan Siti Farehah, jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Sedap dimakan, boleh jadi lauk, boleh makan dengan roti, dengan pulut, dengan kanji, ataupun makan dengan nasi. Tak payah lauk lain, saudara. Tambah-tambah sangat sekarang ni harga daging mahal. Siti Farehah masih memasarkan harga dendeng manisnya pada harga yang lama, saudara. Berapa saya tak boleh ceritakan. Sebab itu perjanjian saya dengan Facebook. Dan untuk teman-teman di Lembah Kelang, hubungi Syauqi di talian 012 357 5703. Kalau mereka ingin memesan supaya buah-buahan, ini untuk teman di Lembah Kelang, saudara, ya, supaya buah-buahan itu terus hantar ke rumah anda. Cherry, cherry ada, anggur ada, macam-macam lah, saudara. Dan grade AAA. Serta, jangan lupa, saudara, makanan kegemaran saya memang mengasyikkan, iaitu popiah sira Lady Maria. John Ringo Ringo, siri kedua debaran untuk melihat pelantikan menteri pula. Ya. Jangan lupa popiah sira Lady Maria, sedap, saudara, pedas, rangup dan manis. Hubungi Nizam di talian 019 435 1203. Dan kepada mereka yang ingin berniaga, tim Nurosha masih lagi sedang menanti teman-teman untuk menjadi ejen di kawasan anda, iaitu produk kosmetik, produk makanan, ya, produk susu. Hubungi tim Nurosha di talian 018 279 4288. Anda boleh jadi ejen kepada tim tersebut untuk meneruskan perniagaan. Berniagalah, saudara. Jangan tunggu bantuan dari kerajaan. Kita berusaha sendiri, saudara. Dan tentulah pengakhirnya iaitu toko jamu Kemaman. Saudara kita, sahabat kita, saudara Zul. Saudara boleh hubungi saudara Zul di talian 019 917 0449. Toko jamu Kemaman. Saudara, saya melihat antara produk yang dihasilkan oleh toko jamu Kemaman seperti jelly gamat ekstrak. Ini untuk memulihkan luka-luka dalaman seperti pembedahan, bersalin, berkatan. Ia turut membantu rawatan buasir, masalah sembelit, lipoma, masalah dingin, angin pedu dan juga melegakan sistem pernafasan. Dah kena hack dah, saudara. Aduh, hai. Nampak tu, something wrong. Saudara dah kena hack tiba-tiba saja. Nak buat macam mana? Dah kena hack. Saya buat masuk balik, saudara. Minta maaf, saudara. Itulah keadaannya, saudara. Saya dah cakap, kalau di Facebook ni kena ganggu, saudara masuklah ke Instagram. Tiba-tiba kena hack balik. Tak tahu, saudara. Masuk segmen e-commerce saja, saudara. Saudara Zul, toko jamu Kemaman, produknya jelly gamat ekstrak dan juga tonik mayang sari untuk melebatkan rambut, menghitamkan rambut serta mengatasi uban. Sila hubungi saudara Zul di talian 019 917 0449. Anda juga boleh menjadi ejen kepada toko jamu Kemaman. Itu saja, saudara, segmen e-commerce kita. Saudara Mustafa Ilyas, saudara Zaidi Ida, salam. Begitulah keadaan saya. Tengah-tengah sedap bercakap, pap, dia potong. Saudara Paipon, saudara Syekh Al-Khatib, saudara Kodin Syabari, ya, FB hilang tiba-tiba. Saudara Gerantung, Jaliman Man Rasa. Sebab itu saya katakan, saudara, standby. Kalau FB hilang, pergi ke Instagram. Saudara, DZ Ketari,
Izwan Ibrahim, juga di TikTok, saudara. Baik, saudara, kita masuk segmen naluri kehidupan. Ini penting bagi saya supaya kita saling berpesan-pesan. Kerana daripada Abdullah bin Amru, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang Muslim adalah kaum muslimin, selamat dari lisan dan tangannya. Sementara seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ini hadis Bukhari. Kerana Muslim yang sempurna adalah seorang yang sentiasa sejahtera kepada orang lain. Lebih-lebih lagi pada umat Islam yang lain. Dan sentiasa selamat dari gangguan lisan serta tangan seperti umpatan, fitnah, adu domba dan lain-lain. Jadi seorang yang punya iman yang sempurna akan mendorong pemiliknya untuk melaksanakan hak-hak iman. Di antara hak-hak iman adalah menjaga amanah, jujur dalam bermuamalah dan menahan diri dari berbuat zalim terhadap sama manusia sehingga orang lain merasa aman dan merasa tidak terganggu oleh tindakan mereka. Jadi hijrah adalah perpindahan dari satu situasi atau keadaan kepada satu situasi. Banyak orang bercakap pindah tempat. Bukan itu saja, saudara. Pindah daripada perbuatan kita, daripada buruk kepada yang baik. Itu juga berhijrah. Berpindah dari perbuatan dosa dan maksiat kepada yang baik dan mendatangkan pahala. Kerana itu, hijrah dituntut kata setiap Muslim. Untuk kita berubah, setiap kita perlu melakukan hijrah. Kerana hijrah dan perubahan menuntut pengorbanan. Para sahabat berhijrah dari Mekah ke Madinah. Mereka terpaksa meninggalkan segala yang dimiliki di Mekah dan menempuh keperitan, getir perjalanan untuk ke Madinah. Kalau anda sempat berada di tanah suci Mekah dan bila anda bertandang menziarahi makam baginda Rasulullah SAW, memang jaraknya jauh. Bila saya melalui perjalanan itu, naik bas, saya ngeling kepala. Begitulah sukarnya baginda Rasulullah SAW berhijrah bersama teman-teman, sahabat-sahabat, para pejuang Islam yang lalu, saudara. Dengan batu kerikil. Bayangkan waktu itu bukan ada jalan raya, bukan ada kenderaan. Hanya berjalan kaki dan menunggang unta. Itulah menimbulkan keinsafan pada saya. Begitu jauh, bermalam-malam, baginda Rasulullah melakukan hijrah. Jadi kita yang sekarang dalam zaman moden ini, apalah salahnya kita berhijrah daripada melakukan kemaksiatan kepada yang baik. Itulah yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, surah Anggrek Limba. Baik, saudara, kita masuk segmen mutara kata. Ini kiriman daripada sahabat saya, Tan Sri Osu. Katanya, kita tidak diciptakan untuk menghambakan diri kepada perut dan kelamin. Oleh itu, jangan pernah bersedih untuk urusan perut dan juga urusan kelamin. Dalam maksudnya, saudara, jadi kita tidak dilahirkan untuk urusan itu saja, saudara. Banyak urusan lain yang perlu kita lakukan. Jadi jangan bersedih. Kalau perut kita kadang-kadang lapar, sebab itu masa bulan puasa, kita berpuasa, melakukan amal ibadat kita sabar dan redha atas setiap ujian daripada Allah SWT. Begitu juga dengan ujian kelamin. Banyak orang kadang-kadang melibatkan diri dalam zina dan sebagainya. Sedangkan itu adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT. Ya, saudara, kita harus saling berpesan-pesan, mengingatkan teman-teman supaya janganlah kita melakukan dosa sepanjang kehidupan kita, kerana dunia ini tidak kekal, saudara. Yang kekal ada di akhirat nanti, saudara. Bagi saya mengharapkan teman-teman dapat mengambil iktibar daripada pesanan. Tengok ni, saudara, tiba-tiba saja hilang lagi. Aduhai. Diganggu, banyak gangguan hari ni, saudara. Minta maaf lah, saudara. Tapi macam mana pun saya akan berusaha. Mereka melakukan tindakan begitu, sabotaj ke apa, terpulanglah. Saudara, jangan lupa, saudara, pergi ke Instagram ataupun TikTok. Saya nampak ni gangguan begitu kuat di Facebook ni. Aduh, saya geleng kepala, saudara. Kenapalah mereka melakukan sebegitu? Baik, saudara, saya harus mengingatkan pimpinan negara. Ingatlah, jangan kita berbelanja wang negara tanpa had, kerana kita khawatir negara boleh muflis, saudara. Baik, kita tajuk bicara kita malam ini, saudara, adalah penantian penuh lebaran. Macam mana sebut tadi, saudara. Dan sebelum itu, kita santun dulu apa kata pantun Pak Nazil. Terima kasih Pak Nazil mengirimkan pantun kepada saya. Saudara di Facebook, jangan risau. Bila ada gangguan, saya off, saya on balik. Jadi jangan lari.
kekal. Dan begitu juga kalau rasa banyak sangat gangguan, pergilah ke Instagram. Instagram okey. Terima kasih Saudara Zaidi, Saudara Cik Din, Saudara Zul. TikTok juga boleh pergi ke TikTok. Tak ada masalah. Tapi nampak gayanya sekarang ni mereka tengah henjut. Dihenjutnya mereka. Gangguan saya kata dihenjutnya bagai nak gak lah Saudara Dian Shah dalam Facebook ni. Tak apa, ganggulah saya. Apa nak buat? Saya bukan ada niat apa pun. Baik, saudara, kita teruskan pencerahan ini. Kita menyantuni pantun Pak Nazir. Apa kata Pak Nazir? Kata Pak Nazir, menyayur leletup melemak petutu, selepas menantu menyidai kain. Allah tutup satu pintu, dibuka pintu yang lain. Itu dia, saudara. Kalau Allah menutup satu pintu, kalau orang kata rezeki itu hilang, ada rezeki yang lain. Kalau ada apa ni, dugaan, kita terimalah dengan baik. Pak Nazir mengingatkan kita, saudara, ya. Dan tambahnya lagi, dalam pinggan buah kurma, bangun pagi, dibuang bijinya. Melayu enggan duduk bersama, banyak rugi dari untungnya. Itu Pak Nazir melihat bagaimana kebejatan mereka yang berkuasa dan penguasa tidak mahu berdamai. Masih lagi mau berbalah dan berpalah, saudara. Itu keadaannya dan kita mengharapkan agar wujudlah sinar, bukan sirna, saudara. Sinar supaya perdamaian antara kita sesama kita. Cukup-cukuplah kita berbalah, saudara. Ujian daripada Allah SWT, bila kita berbalah, tentulah sukar untuk kita nafikan kehadirannya. Saudara? Baik. Sebelum saya memberi pencerahan, saya mesti mengingatkan anda, bagi mereka yang menyunting semula live saya ini, saya nampak dah banyaklah, saudara. Suntingan live saya ini dimasukkan dalam pelbagai channel, maka mereka yang melakukan syutingan dan dimasukkan dalam channel-channel itu, mereka harus bertanggungjawab atas syutingan yang anda lakukan. Saya tidak mampu untuk memantau ataupun menyunting setiap syutingan itu. Saya tak tahu pun, tahu-tahu terbit saja, saudara. Begitu juga dengan tulisan-tulisan anda. Cuma saya mengharapkan janganlah ia bercanggah dengan ketetapan yang dilakukan oleh, ataupun ketetapan bukan dilakukan, yang ditentukan serta digariskan oleh Kementerian Komunikasi. Jika itu berlaku, masalahnya anda lah harus bermasalah. Ini pencerahan politik, matlamat lain tidak ada, hanya sekadar memberi informasi. Nah, saudara, saya juga ingin mengingatkan anda bahawa kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju atas sebarang komen-komen yang saya komentarkan. Saudara, kita warga cinta damai. Kalau saudara mau mengirim kiriman dan juga berbahas, gunakanlah bahasa-bahasa yang harmonis, saudara. Jagalah adab dan cara kita, saudara. Saudara Azizul Abdul Hamid, semoga Allah permudahkan segala urusan yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia dalam menguruskan negara dengan baik dan jujur. Mudah-mudahan kita mengharapkan begitu, saudara. Baik, saudara. Cuaca hari ini, sebagaimana yang saya laporkan semalam kemarin, sudah mula kita masuk dalam suasana monsun. Dalam keadaan begini, musim hujan sudah pun melanda. Siang, pagi dia panas, saudara. Dan masuk tengah hari sampai ke petang, hujan lebat. Sebagaimana macam mana berlaku di Melaka. Saudara Hasan dari Melaka melaporkan kepada saya, jam 2 petang tadi bermula hujan, akhirnya jalan laluan ke Air Keruh, Ketul Air Keruh juga turut banjir. Tapi bagaimanapun, sekitar jam 5.30 petang, hujan renyai-renyai susut, saudara. Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran bahawa ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di Kedah, Pulau Pinang, Perak, Terengganu, Pahang, Negeri Sembilan, Johor, Sabah dan Sarawak. Sehingga besok, saudara. Jadi dalam kenyataannya, Met menyatakan, memaklumkan kejadian hujan lebat dan ribut petir di Kedah dijangka berlaku di kawasan Padang Terap, di Sik, di Baling, Kulim dan Bandar Baru. Manakala di Pulau Pinang melibatkan seberang perai utara, seberang perai tengah dan seberang perai selatan. Di Perak, keadaan cuaca ribut dan hujan lebat dijangka berlaku di Krian, di Larut, Matang dan Selama. Begitu juga di Hulu Perak, iaitu di Kuala Kangsa, Kinta, Kampar dan Batang Padang, saudara. Sementara itu, di kawasan selatan, keadaan cuaca sama dijangka berlaku, iaitu di Seremban, di Port Dickson, Kuala Pilah dan Rembau, Negeri Sembilan, serta di Segamat, Keluang, Mersin, juga Kota Tinggi. Di pantai timur, Met Malaysia turut meramalkan cuaca buruk di Terengganu. Itu melibatkan Hulu Terengganu, Dungun,
dan Kemaman. Sementara itu di Pahang melibatkan daerah Cameron Highland, Jerantut, Kuantan, Bera, Pekan dan Rompin. Jadi kalau saudara ada buat perancangan untuk ke Pantai Timur, pastikan bila anda berada di kawasan tersebut berhati-hati saudara ya. Sementara itu di Malaysia Timur, ribut petir, hujan lebat dijangka melanda di Kuching, di Seri Aman, di Betung, Sariki, Sibu dan Mukah, iaitu Tanjung Manis dan Daroi, serta di Kudat di Sabah. Itulah keadaannya saudara. Dan keadaan sekarang ini di Kota Raya Kuala Lumpur pun, Bandaraya dalam ciapan Twitternya menyatakan bahawa daripada Pusat Arahan Kawalan Kuala Lumpur, DBKL berkongsi gambar jalan yang terjejas akibat banjir kilat di Jalan Parlimen, Jalan Bangsa, Jalan Raja Chulan dan Jalan Mahathir Rela. Kuala Lumpur saudara kalau hujan memanglah trafik macet ataupun sesak jalan raya. Jadi kalau anda pengguna jalan raya, saya nasihatkan elok gunakan kenderaan seperti LRT atau MRT. Letaklah kereta anda di tempat MRT atau LRT, kemudian naiklah LRT atau MRT ke tempat kerja anda. Kerana bila petang saja, pasti akan berlaku kesesakan jalan lintas, kesan daripada hujan saudara. Sebab di Bangi pun sejak semalam ada banjir, di Sungai Ramal, di Kajang, banjir kilat melanda di beberapa jalan di ibu negara saudara. Jadi, keadaan cuaca seringkali saya katakan pagi nampak cerah, terang benderang, petang saja hujan lebat, ribut petir. Dan pesan saya kalau boleh, elakkan meletakkan kereta anda di bawah rimbunan pohon-pohon besar. Ini saya rubah pesan. Tapi saya rasa kalau yang terbaiknya yang tinggal di Kuala Lumpur, naiklah MRT ataupun LRT yang disediakan oleh pihak kerajaan, tambah murah, berjalanlah sedikit jauh saja. Itu saya. Dan saya mendapat kiriman hari ini agak melegakan untuk pengguna RON 97. Harga minyak untuk RON 97 turun 10 sen. Daripada RM3.95 kepada RM3.85 seliter. Mulai tengah malam ini saudara. Sementara itu harga RON 95 dan diesel kekal. RON 95 kekal RM2.05, serta diesel RM2.15. Sedangkan koreksi sedang dikaji oleh Kementerian Kewangan untuk melihat bagaimanakah caranya untuk mengurangkan harga minyak. Sebab kalau harga minyak naik, tentulah ia akan membebankan rakyat. Kerajaan juga sekarang ini sedang memantau kesan perubahan harga minyak mentah dunia serta mengambil langkah bersesuaian bagi memastikan kebajikan dan kesejahteraan rakyat terus terpelihara. Demikian menurut Kementerian Kewangan dalam kenyataannya. Kita belum ada lagi Menteri Kewangan saudara. Dalam keadaan begini, kenyataan daripada pegawai Kementerian Kewangan, mereka masih lagi bertungku lumus untuk melihat, mengkaji bagaimana untuk mententeramkan soal harga minyak dan harga barangan di pasaran saudara. Bagaimana yang saya katakan, kerajaan hari ini adalah kerajaan perpaduan yang bakal menangani derita rakyat. Hari ini juga saudara, dan selama 2 hari, Majlis Raja-Raja Melayu mengadakan persidangan, mesyuaratnya, ya saudara. Dan daripada kenyataan itu yang dikeluarkan oleh Tunku Mukris Almarhum Tunku Munawir, yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, selaku pengurusi kepada mesyuarat yang diadakan tadi dan semalam, iaitu pertama-tama sekali adalah menyentuh soal Suruhanjaya Perlantikan Kehakiman, JAC. Dan Majlis Raja-Raja menitahkan supaya perlantikan 5 ahli Suruhanjaya Perlantikan Kehakiman tidak lagi dibuat oleh Perdana Menteri. Sebaliknya, serahkanlah kepada pihak-pihak yang tertentu untuk memastikan JAC ini, iaitu judicial bebas dalam melaksanakan tanggungjawab. Jadi menurut Baginda, Majlis Raja-Raja mencadangkan agar pelantikan 5 ahli JAC tidak dibuat oleh Perdana Menteri. Sebaliknya, ia diberikan kepada institusi lain seperti Majlis Peguam Malaysia, Persatuan Undang-Undang Sana, Persatuan Peguam Bela Sarawak dan Jawatan Kuasa Pemilih Parlimen saya. Dengan keadaan ini, keanggotaan JAC akan lebih seimbang dan tidak membawa kepentingan mana-mana pihak. Demikian titah Tuanku Mukris. Dalam waktu yang sama, Majlis
raja-raja juga menzahirkan kebimbangan tentang sekarang ini masih lagi menular perbuatan yang mengadu domba yang cuba untuk memporak-perandakan keharmonian sesama warga kita. Sebab itu, sewajarnya kita kembali kepada asas iaitu rukun negara. Kesusilaan dan juga kita menjunjung undang-undang saudara. Dalam keadaan gini, kita mengharapkan agar Yang Muhammad dan Sri Anwar Ibrahim memacu kerajaan melaksanakan apa yang sering dilontarkan oleh beliau. Kita tak mahu lagi adanya undang-undang rimba di negara kita. Segala-gala mesti telus. Kita tak mahu lagi negara berada sebagai negara Eden yang penuh kegilaan. Apabila sang penguasa menunjukkan kuasa mereka dan mencampuri urusan. Soal pembahagian kuasa antara eksekutif, antara legislatif dan judiciary mesti dilaksanakan sepenuhnya. Kita tak mahu mahkamah digunakan oleh pihak-pihak tertentu sama ada nak balas dendam ke ataupun menginaya pihak-pihak tertentu. Sebab itu saya melihat sekali semalam ada kiriman pada saya. Persoalan sekarang ni, apalagi alasan yang Tan Sri Zeti mahu berikan untuk tidak hadir ke mahkamah. Sebab bekas Gubernur Bank Negara Tan Sri Zeti sebelum ini mendapat penangguhan dari mahkamah dalam kes YNDB kerana dikatakan mengalami muntah dan demam pada 23 November lalu. Dan mahkamah dimaklumkan Zeti mendapat cuti sakit selama 2 hari berikutan keadaan kesihatannya. Jadi sekarang ni kes skandal YNDB menarik perhatian seluruh negara apabila didedahkan Zeti sebenarnya mengetahui Datuk Seri Najib akan menerima wang sejumlah 100 juta dari negara Arab. Banyak benda-benda yang akan timbul dan kita mengharapkan keterusan berlaku. Sebab itu kita menuntut supaya segeralah, kalau dilihat tentang penghakiman tu nampak gayanya, saya tak mau bercakap lebih daripada soal bidang kehakiman ni saudara. Ini boleh kita dianggap sebagai satu pelanggaran ataupun penghinaan mahkamah. Tapi kita mengharapkan keadilan benar-benar ditegakkan membabitkan kes Datuk Seri Najib. Itu saja kita minta. Dan hari ini, bila titah Duli Yang Mulia Yang Tuan Agong serta Raja-Raja Melayu mahu melihat agar pelantikan hakim-hakim ini tidak dibuat oleh Perdana Menteri, sebaliknya oleh jawatan kuasa yang memikirkan semasak-masaknya kelayakan setiap para hakim yang bakal diletakkan. Sama ada nak jadi ketua hakim negara, nak jadi hakim mahkamah persekutuan, hakim mahkamah rayuan dan sebagainya. Mestilah integriti mereka dan benar-benar kelayakannya bukan dilantik untuk menimbulkan persepsi. Saya lebih suka menggunakan perkataan menimbulkan persepsi yang bukan-bukan. Kita adalah negara hukum. Negara yang mengamalkan kedaulatan, keluruhan perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Sebab itu Majlis Raja-Raja menitahkan agar rakyat dipertingkatkan kesedarannya dalam penggunaan ataupun pengamalan 5 rukun negara. Saudara, jangan lupa kesetiaan pada raja dan negara, keluruhan perlembagaan dan undang-undang. Saudara, ini paling penting untuk terlaksana. Baik saudara, itu berhubung dengan mesyuarat Majlis Raja-Raja yang nampak gayanya begitu tuntas, telus. Majlis Raja-Raja lain tak ada. Saya matlamat Majlis Raja-Raja adalah melihat agar rakyat yang bernaung di bawah payung baginda berada dalam keadaan tenteram dan kita boleh menikmati kemakmuran negeri, menjunjung kasih atas setiap titah yang tuanku zahirkan. InsyaAllah, saya yakin kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim pasti akan mematuhi. Sebab bagi kita, raja dan rakyat berpisah tiada. Saya melihat hari ini, semalam, dan rakyat masih tertunggu-tunggu. Dah seminggu dah. Hampir seminggu. Datuk Seri Anwar Ibrahim mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri pada hari Jumaat. Dan ni dah nak masuk seminggu dah. Kita menanti-nantikan penubuhan kabinet, iaitu anggota jemaah menteri yang bakal dilantik oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya bercadang ingatkan hari ini pelantikannya. Jadi malam ini sepatutnya saya nak mengulas kementerian-kementerian dan menteri-menteri yang dilantik. Tapi nampak gayanya terpaksa saya tangguhkan kerana besar kemungkinan
saya difahamkan bahawa besok mungkin Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim bakal mengumumkan senarai jemaah menterinya. Kerana saya difahamkan bahawa Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong akan mengadakan lautan resmi keluar negara pada hari Sabtu. Jadi sebab itu Majlis Angkat Sumpah perlu diadakan selewat-lewatnya pada hari Jumaat agar program ataupun jadual Duli Yang Maha Mulia Tuanku tidak tergendala dan kita dapat menubuhkan kabinet, menubuhkan kerajaan yang lebih-lebih mantap. Saudara, jadi pembentukan barisan kabinet Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka diumumkan, ada yang kata sebelum Jumaat, tapi saya kata kalau sebelum Jumaat bila pula nak angkat sumpahnya? Saya menyatakan besok, saudara. Dan hari ini kabar angin bertiup kencang, iaitu kabinet baru yang bakal diumumkan dalam waktu dekat. Banyaklah hantaran Facebook, WhatsApp, kiriman ringkas. Terdapat beberapa keterangan ringkas yang menyatakan sebagai contoh, Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong telah pun menerima menghadap Datuk Seri Anwar Ibrahim, tentulah dengan senarai anggota kabinetnya, dan difahamkan pertemuan minggu pertama Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Tuan Agong telah pun diadakan semalam. Selalunya diadakan pada hari Rabu, tapi kerana kabinet tidak ada, maka mungkin minggu-minggu mendatang selalunya kebiasaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan menghadap Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong membentangkan kertas kabinet, perbincangan dan keputusan kabinet-kabinet yang lalu pada hari Rabu. Tapi kerana hari ini kabinet tidak lagi dibentuk, masih belum lagi dibentuk, dan perbincangan antara Perdana Menteri dengan Yang Amat Berhormat dengan Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong diadakan semalam. Saya difahamkan telah pun diterima senarainya. Macam-macam lah, teka-teki, bilangan menteri dan sebagainya. Tapi saya melihat bahawa komposisi kabinet Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang paling penting sekarang ni, warga UMNO nak tahu bagaimana kedudukan Presiden UMNO. Saya difahamkan bahawa insya-Allah Datuk Seri Zahid Hamidi akan diminta masuk menyertai kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu keadaannya. Dan memang pun sepatutnya tak perlu fikir berapa nada lah. Masuk menyertai kabinet untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan oleh rakyat. Soal mahkamah berjalanlah, tak ada masalah. Sebab saya melihat laporan Sinchiu kepada China dah lebih awal, saudara. Ia memetik sumber yang melaporkan kemungkinan tentang komposisi kabinet baru. Antaranya Parti Keadilan Rakyat, selain mendapat jawatan Perdana Menteri, ia juga turut mendapat 4 jawatan menteri. Kementerian mana belum ada penjelasan. Sementara itu Barisan Nasional, UMNO Barisan Nasional pula akan diberi jawatan sebagai Timbalan Perdana Menteri serta 4 jawatan menteri. 4. Begitu juga gabungan Parti Sarawak GPS akan diberi jawatan Timbalan Perdana Menteri dan 3 jawatan menteri. Parti DAP akan mendapat 5 jawatan menteri katanya. Amanah 2 menteri dan UPKO 1 menteri. Dan kabarnya Datuk Seri Anwar Ibrahim bakal membentuk kabinetnya tidak lebih daripada 25 orang. Saya menyangkakan 24, tapi kalau 25 tu lebih 1 sajalah. Sebab beliau telah pun berjanji untuk mengecilkan saiz jumlah menteri, dan kalau ada satu timbalan menterinya, artinya tidak lebih daripada 50 orang. Ini yang kita harapkan. Biarlah jemaah menteri itu kecil, tetapi efektifnya. Daripada ramai, tak ada efektif. Itu keadaan saya. Dan dari senarai sama ada 24, 25 menteri dalam kerajaan Persatuan Unity ini, kita melihat jika begitu senario-nya, ternyata semakin ramai rakyat sedar bahawa UMNO Barisan Nasional sebenarnya adalah mangsa kepada magnum opus. Itu pendawan politik yang dicetuskan oleh mantan Perdana Menteri era Pakatan Harapan. Seandainya keadaan ini berlaku, maka Datuk Seri Anwar Ibrahim pasti sedang melakukan pembetulan, ya saudara. Jadi, kerana semua orang tahu, mantan Perdana Menteri itu telah pun memberi kata dua kepada Datuk Seri Zahid Hamidi agar UMNO dibubarkan. Tapi bila ditolak mentah-mentah oleh Presiden UMNO, maka beliau dikenakan pelbagai dakwaan yang memaksanya turun naik ke mahkamah. Apapun harapan rakyat,
agar keadilan ditegakkan di tanah air ini dan semoga kita menginsafi bahawa mereka yang tidak jujur dalam menjunjung keadilan pasti akan menderita hidupnya berbanding mereka yang dibebani oleh ketidakadilan. Dalam keadaan begini, saya masih teringat lagi ya, saya teringat tanggal 2 bulan ke 4 bulan Ogos, September. Rasanya 2 September tak silap saya, hari Rabu. Saya waktu itu di pejabat. Sekitar jam 3 petang saya dihubungi oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia kata, kalau you free datanglah ke rumah. Saya tanya di mana? Katanya di Seri Timah. Itu tempat kediaman resmi Timbalan Perdana Menteri waktu itu. Saya sampai ke rumah Datuk Seri Anwar Ibrahim sekitar jam 3.25 petang. Yang ada waktu itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim, seorang imam daripada India, yang memberi pandangan keagamaan, meminta Datuk Seri Anwar Ibrahim bersabar. Dan waktu itu Saudara Azmin Ali ada. Saya ingat lagi peristiwa itu. Itulah tak ramai orang. Saya orang pertama datang yang ada di Seri Timah. Akhirnya kereta saya pun tak boleh keluar. Sebab lepas itu ramai dah datang. So, saya bertanya dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, apa isunya? Beliau mengatakan bahawa Datuk Seri, masa itu Dr. Mahathir lah, Datuk Seri Dr. Mahathir meminta beliau meletak jawatan. Kerana dia kata kabinet pagi itu, hari Rabu lah, sebab ada mesyuarat kabinet. Dia menyatakan bahawa minta saya letak jawatan. Sebab kabinet pun mesyuarat 25 minit saja. Lepas itu dia panggil saya masuk pejabat dia bagi tahu, you must resign. Saya tanya kenapa? Dia kata tak usah kisahlah apa pun, tapi I want you to resign. Dan saya tanya pula Dr. Seri Anwar Ibrahim, kalau you tak berhenti macam mana? Dr. Seri Anwar Ibrahim kata, kalau saya tak berhenti, dia akan pecat. Tidak ada pilihan. Either you resign or I will sack you. Itulah keadaannya yang saya masih ingat. Dan apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim memilih untuk tidak berhenti ataupun meletak jawatan, maka berlaku penentangan. Datuk Seri Anwar Ibrahim disingkirkan dari jawatan sebagai Timbalan Perdana Menteri. Saya masih ingat peristiwa itu, saudara. Masih terbayang-bayang lagi keadaannya. Tak ramai 4 orang aja di rumah beliau di Seri Timah waktu itu. Dan memanglah sikap Datuk Seri Dr. Mahathir waktu itu, siapa saja yang dilihat sebagai penentang, maka akan dikenakan dengan pelbagai tuduhan. Itu yang dulu yang kita tengok. Jangan lupa Allahyarham Fernando sebagai peguam bela, dan Hakim Ceklat Hek yang kita katakan, saudara, turun naik dapat tilam di mahkamah, akhirnya tak ada pun. Begitulah. Dan bagaimanapun Datuk Seri Anwar Ibrahim tersimpan di belakang jeruji besi selama 6 tahun. Apa yang saya lihat macam sama yang dialami oleh Presiden UMNO ini, saudara. Menentang Dr. Mahathir, artinya mencipta musibah. Gitulah saya nampak. Sebab itu saya melihat kalaulah gandingan ini berada, sebab itu saya dah katakan dulu bahawa untung nasib UMNO dengan keadilan boleh katakan sama. Usai pilihan raya 2018, pilihan raya ke-14, parti UMNO dikhianati oleh katak-katak yang melompat. Selama 16 orang. Sebab adanya ini dikatakan broker of the year yang menjaja janji supaya ahli-ahli parlimen daripada UMNO ni menyeberang masuk PBM. Orang itu masih ada lagi dan melakukan tindakan yang sama. Saudara, kemudian bila berlaku penginjarahan, Parti Keadilan juga mengalami nasib yang sama apabila 16 orang ahli parlimennya turut menjadi katak-katak. Jadi sama lebih kurang, saudara. Pola-polanya sama. Jadi sebab itu saya mengatakan antara UMNO dengan Keadilan mengalami nasib yang sama kerana mereka menentang pimpinan Datuk Tun Dr. Mahathir Mohamad. Itu keadaannya, saudara. Tapi masa telah berlalu, yang sudahlah. Kita sekarang ni nak way forward. Sebab itu saya melihat hari ini seandainya Datuk Seri Najib, Datuk Seri Zahid dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri, inilah merupakan gandengan yang agak baik. Saya jangan lupa, macam mana saya katakan semalam, bahawa tahun 1997 memang ada orang bercakap soal grand design. Waktu itu, grand design yang dikatakan seandainya Dr. Mahathir berhenti, maka Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri waktu itu. Dan timbalannya adalah Datuk Seri Najib. Itu grand design yang dilontarkan oleh Syahidan Kasim di Parlimen. Dia tak sebutlah nama Anwar Ibrahim, nama Najib, tidak. Tapi dia mengatakan ada grand design
bagaimanapun berlakulah macam-macam perkara. Ini keadaan sekadar saya ingat. Saudara Azman Abdul Ghani kuli dah entah ke mana. Saya wallahualam. Saya ingat mungkin besok atau lusa saya akan bertemu dengan Yang Mulia Tengku Razali. Tanya beliau. Dan beliau saya lihat nampak gayanya kalau ikut dari segi apa yang saya difahamkan, keputusan pilihan raya bagi ini Parlimen Gua Musang masih lagi dalam semakan dan protes. Saya difahamkan bahawa katanya lebih kurang 300 katanya ada undi yang ditolak. Kenapa penolakan itu? Wallahualam bisawab, biarlah Suruhanjaya pilihan raya menentukannya. Banyak benda meragui. Beliau cuma kalah 153 undi. Memang saya nampak adanya unsur-unsur yang penolakan Tengku Razali. Malahan Datuk Seri Zahid juga cuba dikenakan begitu. Tapi bagaimanapun Presiden UMNO itu dapat mengekalkan kedudukannya sebagai Presiden Parti Parlimen, kursi Parlimen di Bagan Datuk dengan margin majoriti yang terlalu rendah, iaitu 353 undi tak silap saya. Dan banyak kursi-kursi yang di mana kita melihat saudara, di mana kursi-kursi yang ditandingi oleh calon-calon baru. Bukan orang lama saudara, kursi-kursi yang tidak ditandingi oleh mantan menteri. Saudara, boleh katakan semuanya kalah. Apakah adanya percaturan? Apakah adanya sabotaj dalaman? Itu terpulang kepada Presiden UMNO untuk mengkajinya, saudara. Dan ini saya nak beritahu kepada saudara bahawa sebab itu saya melihat sebaik mungkin Datuk Seri Anwar Ibrahim memikirkan. Jangan disingkirkan Yang Mulia Tengku Razali begitu saja. Permata yang berguna itu gunakanlah sebaik mungkin. Mungkin ada dia punya sentuhan atau pemikirannya. Matlamat lain tak ada untuk memakmurkan kembali negara, untuk memperbaiki suasana negara kita yang selama ini berada dalam keadaan ketidakstabilan politiknya. Ini keadaan saya. Terima kasih saudara bertanya pada saya, itu yang saya perlu jawab. Jadi kita kena move forward ya saudara. Saudara Ikhwan, kita kena move forward. Memang kita sedang melihat satu jajaran baru. UMNO, PKR, DAP dan Amanah boleh main peranan penting. Saudara, saya dah bercakap soal jajaran baru ini 2 tahun dah. Sebab saya melihat. Sebab itu kalau anda ingat lagi, saya katakan untuk Semenanjung, maksimum pun kalau UMNO bertanding pun mungkin boleh dapat 90 kursi. Dan sebab itu tidak boleh membentuk kerajaan dan terpaksa berganding dengan parti-parti yang lain. Tapi tak menjangkakan begitu teruk rupanya keputusannya sehingga kepada 30 kursi saja. Tapi bagaimanapun, masih UMNO berperanan untuk memastikan kembali kestabilan politik. Saya berterima kasih dan bersyukur Datuk Seri Zahid Hamidi, walaupun dimaki, diminta keluar, diminta letak jawatan oleh teman-teman juga. Kerana beliau memilih untuk menyokong kerajaan Pakatan Harapan. Saya yakin pertama-tamanya prinsipnya adalah apabila Pakatan Harapan menjadi majoriti. Prinsip demokrasi itulah yang dipertahankan oleh Presiden UMNO. Sebab itu saya yakin walaupun beliau ditomah, dituduh macam-macam, beliau sanggup menerima. Sebagaimana beliau alami. Bila beliau tidak mahu membawa UMNO ini masuk menyertai PBM, apabila tidak mahu membubarkan UMNO. Ini kenyataan ini bukan beliau saja, malah Dr. Mahathir sendiri mengaku. Benar, beliau minta supaya Datuk Zahid membubarkan UMNO. Tapi Datuk Zahid kata, come what may, saya akan pertahankan. Itulah sebabnya beliau ditomah macam-macam cerita. Lepas itu dengan tuduhan itu dan ini, sebagaimana yang dialami oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bagaimanapun bagi saya katakan yang sudah itu sudahlah. Saya harap teman-teman memahami suasana ini dan kita mau mengembalikan semula kegemilangan masa silam negara kita agar lestari kehidupan rakyat dapat diperbaiki. Saya bersyukur kerana usaha Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mengatakan bahawa kerajaan ini adalah untuk menangani derita rakyat. Seandainya Datuk Zahid jadi timbalan Perdana Menteri, maka mereka berdua akan menyantuni. Cuma tak ada Datuk Seri Najib je lah. So, mengembalikan semula, kalau orang kata grand design pun, grand design lah, saudara. Satu benda, saudara, saya melihat bahawa peringkat awal penubuhan kerajaan atau pelantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim tu memang ada langkah-langkah yang cuba dilakukan oleh pengkhianat. Bagi saya mereka adalah pengkhianat demokrasi. Mereka juga saya boleh sifatkan sebagai pengkhianat Parti UMNO.
Saya harap agar Datuk Seri Presiden kali ini tegaslah, ambillah tindakan, cukup-cukup dah. Dulu langkah awal, bawa ahli-ahli parlimen menyeberang, bawa ahli-ahli ketua-ketua bahagian di Sabah menyertai PBM, saudara. Dan kali ini sekali lagi, di saat genting, saat suasana bila Duli Yang Mulia Tuan Agong menyarankan agar dikembalikan kestabilan politik, masih ada tangan-tangan gaib. Saya difahamkan ada tanya-tanya yang persoalkan kerana katanya ada 2 orang. Saya timbul ada hantaran kepada saya. Dia bertanya, siapakah pemimpin UMNO? Bukan orang lain, orang UMNO sendiri yang menjadi dalang sehingga sanggup terbang ke Sarawak bagi meyakinkan pemimpin gabungan Parti Sarawak GPS, kononnya Barisan Nasional menyokong Perikatan Nasional. Dan perkara itu dikongsi dalam Facebook. Datuk Seri Najib juga ada yang memetik laporan New York Times bahawa terdapat 2 pemimpin UMNO yang memainkan peranan sebagai ejen Perikatan Nasional ketika di peringkat awal kemelut Parlimen tergantung ketika itu. Ini yang saya katakan bahawa kita masih lagi ada musang berbulu ayam. Dan kadang-kadang begini, saya haraplah agar kali ini tegaslah. Orang macam ini kalau perlu disingkirkan, singkirlah. Dan sekarang ini kerajaan yang akan menangani derita rakyat, Kerajaan Perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun mendapat dukungan sekitar 147. Kalaupun ada kesan daripada penolakan orang ini, mungkin mereka akan mengikut dan sebagainya, ikutlah. Tak ada masalah. Kerana kalau 10 ke 20 orang berhenti pun masih ada 127 daripada 147. Malahan katanya media Straits Times mendedahkan cerita seorang pemimpin veteran yang tiada jawatan dalam UMNO, yang dipengaruhi oleh scheme of thing dan disogok dengan jawatan sampai ke peringkat timbalan Perdana Menteri. Kalau berjaya usaha begitu, katanya. Ini laporan yang saya baca, saudara. Dan dia juga kata ada seorang lagi pemimpin Barisan Nasional ini di Semenanjung yang turut mengusahakan 10 lagi ahli parlimen bagi menyokong PN. Itu cerita lepas. Tapi bagaimanapun, cerita masa silam tidak boleh kita biarkan begitu saja. Memang saya katakan tadi, something must move on. Kita lupakan yang sudah, tetapi tindakan perlu diambil agar tidak berulang. Kerana saya bimbang dan khawatir nanti ada pula langkah Sheraton. Tadi saya dapat laporan konon-konon ada pula langkah Ampang. Ada lagi, saudara. Kerana beberapa buah kereta milik pemimpin tertentu yang mereka menang pilihan raya lepas, ada dilihat mengadakan pertemuan. Jadi sekarang ni ada langkah Tropicana, ada langkah di Jalan Silon punya hotel tu. Dan ada langkah Jalan Ampang. Berapa banyak langkah dah. Itu yang saya rasa macam mana kata Datuk Seri Sabri, betul juga. Dah gila dah sekarang ni dengan langkah itu, langkah ini. Tetapi dalam keadaan begini, pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim harus berhati-hati. Kerana saya melihat banyak besi yang timbul sekarang ini. Dan saya khawatir akan berlaku langkah-langkah tertentu yang mereka mau menggagalkan. Matlamat lain tak ada. Kerana untuk menaikkan seseorang. Saya yakin, saudara. Saya berjumpa dengan teman-teman di rumah UMNO. Saya mengatakan ramai di kalangan mereka yang dalam kegusaran apabila isu tentang laporan berhubung dengan wang 600 bilion yang katanya diumumkan oleh Tan Sri Muhyiddin sewaktu beliau menjadi Perdana Menteri era darurat. Jadi kalau itu benar terjadi, walaupun Datuk Seri Ismail Sabri mengatakan hanya sekitar 150 bilion saja yang digunakan, bukan 600 bilion. Bagi saya masih lagi, kalau 150 bilion pun banyak juga. Wang daripada kantong negara digunakan dan perlu disiasat. Dan seandainya siasatan itu berlaku, saya melihat collective responsibility. Semua menteri yang berada dalam kabinet waktu itu, mereka harus bertanggungjawab. Inilah yang membuatkan setengah mereka yang menang dalam pilihan raya juga merasa takut. Apatah lagi mereka yang tidak lagi berjawatan. Sudah diburu ketakutan seandainya Datuk Seri Anwar Ibrahim tegas. Kerana beliau juga menyatakan beliau akan siasat. Siasatan ini bukan untuk membalas dendam, saudara. Supaya
tidak berulang. Saudara Khairul, no DAP, no Anwar. Ini bagi saya, ini naratif lama. Dah habis dah. Sekarang ini, naratif kita adalah untuk menangani derita rakyat. Dan mesti disiasat. Orang nak buat cerita no DAP, no Anwar Ibrahim. Lain-lain tak ada menimbul kebencian kerana mereka sekarang ini dalam ketakutan. Saya cakap terus terang, saudara. Ramai juga kalangan menteri dah tak tidur malam. Memang tak tidur malam. Seandainya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah mula membuka file-file yang saya katakan semalam, ramai yang akan bakal memakai baju kuning. Ini pasti akan berlaku. Dan saya minta agar kita tak tolerate. Walaupun saya kata yang sudah tu sudah. Tapi tidak boleh kita mengampunkan begitu saja. Bukan nak balas dendam. Ini kalau dendam. Ni kalau kita balas dendam ni orang tak ada apa-apa. Diwujudkan cerita yang bukan-bukan. Saudara Atan Likah dia kata bongkar 600 bilion. Memang perlu dibongkar. Malahan bukan hanya 600 bilion saudara. Kita juga menuntut bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim sewaktu menjadi ketua pembangkang dalam parlimen, beliau melontarkan isu tentang Pandora Papers. Lebih daripada 1.5 triliun wang negara dibawa keluar. Ini perlu dituntut, perlu dikejar agar wang 1 triliun lebih itu dibawa kembali ke negara kita. Sama ada wang itu wang yang halal, wang yang itu wang daripada pendapatan perniagaan, soal lain. Tapi mesti dikembalikan ke negara supaya ekonomi negara dirancangkan semula. Tindakan mereka menyimpan wang di luar negara itu tindakan yang khianat. Ini juga perlu dilakukan. Sebab itu saya merasakan mudah-mudahan Datuk Seri Anwar Ibrahim segera membentuk kabinetnya dan seandainya mudah-mudahan Datuk Seri Zahid Hamidi dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri dan katanya portfolio yang terbaik untuk beliau pegang adalah Kementerian Dalam Negeri. Kejarlah. Tak ada tolerate. Saya tahu ketegasan Datuk Seri Zahid memang begitu, sebab itu beliau dibenci oleh setengah pihak. Hari ini seandainya Datuk Seri Zahid menjadi Menteri Dalam Negeri, memegang portfolio tersebut, mesti lagi banyak lagi serangan akan dilakukan. Serangan ini dicipta, naratif ini dilakukan, lain tak ada. Kerana mereka mahu menyelamatkan diri mereka. Jadi dicipta macam-macam cerita supaya fokus rakyat ke situ. Dan dalam keadaan begini, saya haraplah agar kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak bertoleransi. Ya, memang saya bercakap terus terang, saya pertama sekali, saya menghormati prinsip demokrasi. Yang kedua, kita boleh memaafkan, tapi tak boleh melupakan. We can forgive, but not to forget. Luka yang mendalam yang dialami oleh pimpinan-pimpinan UMNO. Ini juga perlu disiasat, perlu dibersihkan. Bagaimanapun saya nampak ada kelegaan bila teman-teman daripada Parti Keadilan nampaknya mereka tidak menyerang peribadi Datuk Seri Zahid Hamidi. Nampak gayanya macam ada ceasefire lah dalam keadaan sekarang ini. Memang kita nak mau ke depan untuk melihat negara ini ditadbir sebaik mungkin saya. Saudara Rantapan Kasih, Jolo tak cari. Saya kata kalaulah Datuk Seri Zahid jadi Menteri Dalam Negeri, confirm Jolo akan dicari dan dibawa pulang. Ini pasti akan berlaku. Saya yakinlah. Sebab beliau secara tegas. Saudara Muhammad Murni Abdullah Sani, dia kata puaka 600 bilion. Ini bukan lagi puaka, saudara. Sampainya hati. Mereka menggunakan wang rakyat. Malahan yang saya sedih sangat. Saya dah bercakap dulu, saudara. Waktu itu banyak orang mengatakan apakah saya tidak takut. Kerana saya juga mungkin dikenakan tindakan. Maklumlah mereka berkuasa waktu itu. Saya membangkitkan soal penggunaan wang daripada kumpulan wang amanah negara, KUAN. Wang itu sebenarnya adalah wang untuk simpanan anak cucu kita. Kadang-kadang saya tengok begitu sedih. Wang yang di dalam tabung untuk disimpan kegunaan seandainya negara dalam keadaan susah, kalau minyak dah tak ada nanti, macam mana yang dialami oleh Brazil. Saya dah ceritakan dulu saya. Maka wang inilah yang akan digunakan. Bukan untuk kita, untuk anak cucu kita. Jadi saya mengumpamakan wang daripada tabung itu seperti tabung cucu kita. Sanggup kita pecahkan tabung itu, kita ambil untuk berbelanja, kita makan di hotel besar, beli baju dan sebagainya. Sedangkan wang itu adalah wang untuk anak cucu kita. Zalimnya manusia sebegitu. Sebab itu saya katakan, perkara ini perlu disiasat dan tidak boleh diberi pengampunan. Kalau mereka bersalah, mesti
dihukum. Itu saja supaya memberi pengajaran kepada generasi akan datang. Paling tidak pun saudara, mungkin selepas 30 tahun ataupun 40 tahun ataupun 50 tahun mendatang, bila negara kita diperintah oleh generasi yang baru ini, kalau mereka mahu mengulangi tindakan sedemikian, mereka akan teringat, oh jangan, dulu 50 tahun dulu, jangan lupa tahu. Perdana Menteri pun kena siasat. Jangan lupa, jadi kita jangan terlibat dengan keadaan begini. Itu paling tidak menjadikan asas agar pimpinan negara masa depan. Waktu itu kita dah tak ada. Saya rasa kalau 50 tahun mendatang, saya pun dah tak ada dah saudara. 66 tahun jumpa 50, 116 tahun, takkan nak melongkat langit. Tapi waktu itu adalah menjadi jajaran anak muda kita. Saya merasakan dalam keadaan hari ini, ada kalanya saya sedih. Sedih kerana mereka sanggup melakukan tindakan hanya untuk kepentingan diri. Nak kata tak kaya dah. Sebab itu saya tiap malam dulu saya marah. Nak kata tak kaya, dah kaya. Nak kata tak senang, dah lenang. Bukan senang, dah senang lenang. Nak kata tak ada jawatan, ada jawatan. Tapi kenapa mereka sanggup meletakkan kehidupan rakyat terhimpit dan tersepit dalam kehidupan yang sukar sekali. Negara kita bukan negara yang kecil. Memang dari segi saiznya kecil, tapi dari segi ekonominya, negara kita paling makmur. Kita ada penghasilan macam-macam. Sebentar tadi, dalam masa waktu petang tadi, sekitar jam 3 petang tadi, saya sempat menghabiskan sedikit. Belum habis lagi. Saya membaca, menatap buku tulisan saudara Musli Oli dari Sabah. Beliau menggambarkan bahawa saya tahu bahawa di Sabah itu sendiri memang kaya raya. Ada emas, ada minyak. Minyak dan gas yang ada di Sabah lebih besar jumlah daripada Semenanjung. Emas ada, tembaga ada, dan juga arang batunya yang kita terpaksa cari arang batu negara luar. Buat apa? Rupanya dalam bumi Sabah itu ada arang batu yang begitu bernilai. Tetapi rakyat miskin. Ini persoalannya. Saya baca benda begitu, saya tengok, astagfirullahalazim. Sanggup mereka bernama pemimpin meletakkan warganya dalam keadaan yang papa ketana. Itu keadaan saya. Sebab saya katakan mereka lah zalim. Dan kita perlu mengambil tindakan. Saudara Syuhaila Osman, dia sapu bersih. Terpulanglah. Saya tak tahulah bagaimana kalau kita mendengar atau menatap laporan media apa semua yang menggambarkan semalam apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim mempengerusikan mesyuarat untuk menangani kehidupan rakyat, beliau dalam keadaan terkebil-kebil apabila diberitahu bahawa hutang negara lebih 1.2 triliun ringgit. Dan waktu itulah dia menutupkan matanya macam tak percaya. Artinya apa yang dicatatkan sebelum itu adalah realiti sebenarnya. Rupanya hutang negara 1 triliun lebih. Sebab itu saya katakan Pandora Paper ini perlu dibuka semula dan dikejar. Orang ini tidak boleh dilepaskan, minta supaya mereka bawa balik. Kalau bawa balik tu 1 triliun lebih, saudara. Ini keadaannya. Begitu juga mereka nyorok duit di mana-mana, pulangkanlah. Dalam saat begini, saya teringatlah filem Harum Sundal Malam tu. Pulangkan kembali hak rakyat. Cuma saya tengok tadi ada pula Datuk Lokman mendedahkan dalam Facebook dia tu gambaran rumah besar di Janda Baik milik pemimpin tertentu. Buang dari mana? Perlu dilihat, perlu dikaji. Apakah pendapatannya boleh? Saya rasa nilai rumah tu berjuta juga. Ini juga perlu dilihat. Perlu disiasat. SPRM kena membuka siasatan. Sebab sekarang ni kita kena meletakkan no one is above the law. Majlis Raja-Raja telah pun menitahkan supaya institusi keadilan ini dipertahankan dan diperbaiki. Kita tak mahu lagi institusi keadilan ini digunakan sekadar untuk membalas dendam dan sebagainya. Memang itu bukan titah Majlis Raja-Raja, tetapi dengan adanya jawatan kuasa yang akan dilantik dalam pelantikan hakim-hakim dan sebagainya, Majlis Raja-Raja mengharapkan supaya tidak ada ini yang tersembunyi. Maksud yang tersembunyi, ya, supaya tidak mahu lagi adanya tuduhan terpilih ataupun dendam politik. Saya melihat hari ini, kerajaan hari ini adalah kerajaan perpaduan. Kita mahu menyantuni rakyat. Berhentilah bercakap soal no Anwar, no DAP, no itu, no. Berhentilah. Saya seronok juga. Saya dapat laporan katanya bahawa untuk pilihan raya di
ini Tioman nanti, Yang Muhammad Menteri Besar Pahang akan berada sepentas bersama dengan Mat Sabu. What a fun kali ini. Seronoklah. Apa pula modal Mat Sabu kali ini? Kerana beliau bersama-sama dengan Yang Muhammad Menteri Besar Pahang. Saya melihat bahawa inilah unsur-unsur perpaduan, jalinan kita, dan saya yakin kalau benar sentuhan yang akan dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, meletakkan, memperbetulkan kembali Undang-Undang RIMA, memperbetulkan kembali ekonomi negara, dan mengambil semula wang-wang yang telah diselewengkan, sudah sampai masanya rakyat bakal menerima sedikit kenikmatan. Yang sudah masa silam, sudah. Tuduhan-tuduhan, berhentilah. Sebab itu saya mengatakan, warga teman-teman dalam pergerakan pemuda, tak payah lagi lah kita mewujudkan retorika, pemimpin parti begitu, tak payah. Begitu juga saya mengharapkan agar pimpinan daripada anak-anak muda keadilan, sekarang ni santunilah parti anda sebaik mungkin. Anda juga mempunyai ahli-ahli parlimen. Cuma saya bimbang, kebimbangan saya bagaimana dengan ahli-ahli parlimen daripada Parti Keadilan. Kalau ramai tak dilantik nanti, mungkin ada yang kecil hati, mungkinlah ini boleh menimbulkan masalah. Jadi terpulanglah kepada macam mana pimpinan keadilan untuk menangani persoalan ini supaya tidak berulang lagi langkah Sheraton. Begitu juga dalam UMNO. Saya mengharapkan Presiden Parti ambil tindakan. Sebelum mereka melakukan langkah itu dan langkah ini, kita patahkan langkah mereka. Kalau orang itu perlu disingkirkan daripada UMNO, singkirkan. Tak ada masalah. Walaupun semalam saya dengar, saya melihat kenyataan, Datuk Seri Ismail Sabri, dia kata kalau pecat MCA, buang MIC, tolak itu, tolak ini, akhirnya dia kata Barisan Nasional pun tak ada, maka ahli parlimen bertaraf bebas. Tak mengapa. Tak mengapa, tapi mereka dikenali sebagai ahli parlimen daripada Parti UMNO. Sudah sampai masanya saya melihat bahawa Parti UMNO, Parti Keadilan, Parti Amanah dan parti-parti yang lain berperanan sebagai sebuah parti politik yang benar-benar mau menyantuni rakyat. Sama-sama kita tunggu besok, saudara. Siapakah yang akan berada dalam kabinet kerajaan perpaduan yang mau menangani derita rakyat. Semoga rakyat tidak terus menderita. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.